Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Irfan bin Muhammad Saidi. Rakam masfufa wahid isnani sifir wahid sifir ستة وسبعة. في هذا اليوم تتكلم على موضوع فهم الجماعة مكافحة للحديث نحو الإسلام. Gerakan anti hadis dan kesan terhadap masyarakat Islam. Man hiya majmu'ah mukafafah lil hadis. Siapakah golongan-golongan anti hadis ni? للمجموعة الموضوعة للحديث هم أو الذي في يرفضون أو يشككوا في حديث أو سنة النبي كمصدر سنين للشريعة إسلامية بعد القرآن. So, golongan anti hadis ni ialah mereka yang meragui dan menolak hadis Nabi dan sunnah sebagai syariat Islam yang kedua selepas Al-Quran. Sejarah anti hadis pada zaman sahabat بشكل غير مباشر كنت جماعة مكافحة للحديث موجود في زمن الصحابة. So, golongan anti hadis ni secara tidak langsung telah wujud pada zaman sahabat apabila Muawiyah bin Khalid ni ingin menjadikan Al-Quran sebagai penyelesaian kepada semua masalah, dan setelah berbincang dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkaitan hal tersebut, dan Ibnu Umar ni mengingatkan bahawa mereka menerima dan melaksanakan setiap apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, ظهر الحديث مضاد في Imam Syafi'i. Pada kemunculan anti hadis ni berlaku lagi pada zaman Imam Syafi'i. Kemunculan ini berlaku perkembangan dan Imam Syafi'i ini bangkit dan menentang golongan-golongan anti hadis ni menerusi perdebatan lil munaqashat wa hujjah, perdebatan dan juga hujjah. Seterusnya, perkembangan anti hadis pada zaman moden. Setelah beberapa abad muncul semua pelbagai pemikiran anti hadis ni. So, muncul dan dipercayai hasil dari golongan-golongan anti hadis ni. Golongan anti hadis ni daripada penjajah barat dan juga pada zaman Syekh Muhammad Abduh. Terdapat 3 golongan anti hadis, iaitu al-mushtarikun li hujjah al-Quran wa al-imaniyun. Golongan pertama, al-mustasyrikun, iaitu golongan orientalis. Hadza al-majmu'ah tadrusu al-Islam wa maka laisa bisabab iman walakin lijari naqtah dhaf lil-ikhlas darurah bil Islam hatta yajnib lil-nas ila Islam. Golongan ini mengkaji dan mendalami Islam bukan kerana iman, tetapi ingin mencari titik kelemahan dan juga merosakkan Islam tu daripada akarnya. So, golongan ini diperkembangkan oleh sarjana barat, iaitu Goldisel, dengan kitabnya Muhammadis Studien. Wahuwa lil mana'il ma'ruf Joseph Aidoh min Talif, The Origin of Muhammad Jurusin. Daripada Joseph juga, seorang
yang berbangsa Jerman juga terkenal dengan bukunya The Origin of Muhammadun Al-Jursi. Golongan kedua, golongan Jemaah Al-Quran, Hujjaj Al-Quran. Diasaskan pada 1902 Masihi di Lahore, iaitu ibu negeri Punjab. Mereka ini memakai label Al-Quran, kononnya menyeru supaya kembali kepada ajaran Al-Quran, tetapi pada masa yang sama mengajak supaya meninggalkan hadis. Bermaksud golongan ini hanya mempercayai sumber daripada Al-Quran dan menolak sepenuhnya hadis dan juga sunnah Rasulullah sebagai sumber yang kedua. Seterusnya, individu yang kuat mendukung gerakan ini ialah Ahmad Barwis wa Al-Hafiz Muhammad Aslam. Seterusnya, golongan sekularis, iaitu golongan Al-Imaniyun, terdiri daripada ahli akademi Islam yang belajar di Barat, para wartawan dan karyawan majalah yang terpengaruh dengan idea-idea orientalis dan idea-idea golongan Al-Quraniyun dalam konteks negara Islam di Timur Tengah, antara individu yang dikenali seperti Taufik Sidki, Dr. Islam Adham, Dr. Ahmad Zaki Abu Shadi. Fi Siyaq Al-Arraj Bil Sarik Al-Mutaktisun, Maslah Al-Qasmu Ahmad Osman Ali wa Muhammad Ilham Sutarto wa Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir. Seterusnya, kesan-kesan anti hadis kepada individu. Antara kesan-kesannya ialah Saufa Yatadri Imam Asyik, iaitu akidah seseorang akan rosak. Dan seterusnya, di Al-Waqt, masanya terbuang. Dan Yasrin Ikhlaq Akalul Mar', minda seseorang akan tertutup. Seterusnya, kesannya kepada masyarakat. Yang pertama, keruntuhan institusi kekeluargaan, berlaku keganasan, dan seterusnya perpaduan akan tergugat. Intara akhir, taksir al-maqafa al-hadis ila al-bilad, negara akan mundur. Dan yang kedua ialah negara tidak akan stabil. Seterusnya, kesimpulan al-khulasah bab. Yang pertama, golongan anti hadis adalah golongan yang langsung tidak mempercayai bahawa perbuatan Nabi itu adalah benar, iaitu sunnah dan juga kata-katanya. Seterusnya, jelas bahawa golongan anti hadis adalah golongan pertama daripada kalangan umat Islam yang menolak Rasulullah, autoriti Rasulullah sebagai sumber kepada umat Islam untuk merujuk. Seterusnya, disimpulkan kefahaman golongan anti hadis ini tidak berasas sama sekali kerana mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk menolak kata-kata Allah. Seterusnya, anti hadis adalah satu kejahilan dan ajaran yang salah dan sesat serta membahayakan sistem ideologi perundangan Islam secara keseluruhan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.